صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada petang ini di perkarangan Taman Rus di Taif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tak boleh makan nasi lagi. Dia panggil santapan jasmani. Tuhan suruh makan ataupun kita berada di santapan rohani dulu. Kena ikut Tuhan lah. Alhamdulillah, itulah yang terbaik. Tuan-tuan nak minum kah? Minum dulu. Tengah kuliah tak boleh minum. Minum dulu. Ni budaya orang Arab, mereka sambil kuliah sambil minum. Kita bukan budaya kita. Minum dengan kuliah. Tunggu tengah mengajar, tunggu marah ha. Okey, berhenti minum. Tak lagi minum pula. Lagi saya bagi arahan minum pula, insya-Allah. Alhamdulillah. Cuba tengok bukit-bukit tu. Di sini dia bukit batu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu tahun dia panggil Amul Huzni, tahun kesedihan, sebab Nabi baru kewafatan dua insan yang Nabi paling kasih dan paling sayang, iaitu isterinya Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Bila Nabi kita SAW kehilangan dua insan paling bererti dan bermakna
yang sangat penting dalam hidup Nabi. Jadi lepas Khadijah meninggal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masih ada Abu Talib. Selang berapa masa meninggal Abu Talib. Bila meninggal Abu Talib, jadi dulu ni Abu Talib yang backup Rasulullah. Bila tak ada Abu Talib, jadi mereka buat gila-gila pada Nabi SAW. Jadi akhirnya Nabi kata dah sampai masa dah, Mekah ni kena tinggal. Akhirnya Nabi kita SAW datang ke Taif. Yang Nabi nampak Taif sebab suasana macam ni lah Taif. Taif ni pada musim sejuk, dia lagi sejuk. Pada musim panas, pada musim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada musim panas dia elok je. Jadi inilah suasana Taif. Dan orang sini sangat harmoni. Jadi sesuai dengan suasana dia ni. Jadi dengan keadaan macam tu, Nabi pun kata pergi Taif kot, orang Taif boleh terima dakwah dia kot. Orang Taif boleh terima, orang Taif ni orang baik-baik. Jadi Nabi kita SAW pun mai ke Taif bersama dengan Sayyidina Zaid bin Harisah jalan kaki. Kita main sejam lebih. Bayangkan Nabi jalan kaki dengan gunung-gunung macam ni. Jadi Nabi mai ke sini, Muhammad Sayyidina Muhammad jalan kaki dengan Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Zaid bin Harisah adalah anak angkat Rasulullah. Zaid bin Harisah. Mailah Nabi dengan Sayyidina Zaid. Taif ni dia ada 3 pemimpin besar. Rabi'ah, Utbah dan Syaibah. 3 beradik memimpin Taif 3 tu. Maka Nabi pun bila nak masuk Taif, Nabi jumpa dulu kepala Taif, penghulu Taif. Begitu nak masuk kampung orang, jumpa penghulu dulu. Dia tak boleh belah macam tu ya. Jadi Nabi ajak nak berdakwah, jumpa kepala kaum dulu. Nabi berjumpa dengan Syaibah, dengan Rabi'ah. Kata Rabi'ah, tak ada orang lain kan. Jadi bila Nabi jumpa dengan Rabi'ah, Nabi cerita, Rabi'ah, aku ni utusan Allah, Rasulullah yang utuskan kepada manusia. Apa kata Rabi'ah? Kata Rabi'ah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada orang lain kah yang boleh utuh di Rasul? Tak ada orang lain kah yang lebih baik daripada hang diutus sebagai Rasul? Muka macam hang ni Rasul. Nabi sedih sangat dikata begitu oleh Rabi'ah. Jadi bila Nabi tak diterima dakwahnya Muhammad Sayyidina Muhammad, akhirnya Nabi keluar daripada rumah Rabi'ah. Nabi tengok orang dah penuh ke jalan dah. Semua pegang ketui batu. Akhirnya Nabi turun tu, depa baling Nabi dengan batu. Jadi Nabi kita SAW disebut para ulama, Nabi datang dengan baju warna putih, balik dengan warna merah. Habis Nabi luka-luka muka-muka Nabi, tapi Nabi dipeluk oleh Zaid bin Harithah. Lagi berlari-larilah Nabi SAW. Dia lama baling. Nabi SAW lari daripada baling batu tu. Tak sangka Rasulullah, sebab orang ni orang yang harmoni, orang yang baik. Dan begitu yang Nabi terima daripada orang Taif. Akhirnya Nabi lari, sampailah Nabi dapat selamatkan diri. Lepas tak ligan lah. Iaitu Nabi sampai di kebun Adas. Kita tunjuk tadi ni. Kebun Adas tu. Adas ni, jadi di kebun Adas ni dimiliki oleh 2 beradik, abang adik pada hak tadi ni, iaitu Utbah dan Syaibah. Tapi hak mereka 2 beradik ni lebih ihsan kat Rasulullah daripada si abang. Akhirnya dua pemilik kebun ni bayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pada Adas ni penjaga kebun tu, Adas, kesian aku tengok dia, ambil buah-buah bagi kat dia. Mana Tuhan ni, fa inna ma'al usri yusra. Susah-susah pun ada senang juga. Walaupun abang tolak, tapi hak lepas ni kesian. Kesianlah berlaku kat Muhammad ni. Akhirnya subhanallah, dia bawa anggur kepada Rasulullah. Dia bila Adas ni dia bawa anggur kepada Rasulullah, Nabi sebelum Nabi makan tu, Nabi kata bismillahirrahmanirrahim.
Adas terkejut. Tak pernah dengar ucapan macam ni. Hang siapa? Dia kata, aku ni. Sebelum tu Nabi tanya dia, hang siapa? Dia kata, aku Adas. Aku main daripada sebuah, aku ni asal bukan sini, aku main daripada sebuah negeri namanya Nineveh, negeri tu. Nabi kata, tu negeri saudaraku Yunus, Nabi Allah Yunus. Oh, hantar juga Nabi Allah ni Yunus. Saudara aku, dia Nabi Yunus, aku pun Nabi macam dia juga. Jadi ketika tu dia kata, hang Nabi? Dia tahu tentang Nabi Allah Yunus bin Matta. Dia sebut Nabi kita pun Nabi, dia sangat teruja. Akhirnya subhanallah, dia ketika tu Adas ni langsung dia cium kaki Rasulullah, dia cium dua tangan Rasulullah. Ketika tu dilihat oleh Utbah dan Syaibah tadi. Pasal apa dia macam tu? Kalau bahasa kita lah. Dan akhirnya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia Adas patah balik kat tuan dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hang buat apa kat dia tu? Adas pun cerita, aku ni daripada negeri Nabi Allah Yunus. Dia tu ngaku dia Nabi. Nabi Yunus pun Nabi. Jadi kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Utbah dan juga Syaibah, hang bukan agama Kristian kah? Tetap dengan agama, tetaplah hang dengan agama Kristian, hang dengan agama Nasrani. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu di kebun Adas. Di kebun Adas. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tu berlaku di kebun Adas. Cumanya kita tak boleh turun. Tapi kalau kita main kereta boleh turun. Main kereta kan masuk selit sikit boleh tengok ambil gambar itulah. Jadi kalau kita main gambar memang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memang tak bagilah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jalan lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sampai di tadi Masjid Siku. Tengok Masjid Siku. Masjid Kuk tu, orang Kedah kata orang Masjid Siku. Pasal apa pada Masjid Siku? Sebab bila Nabi sampai situ, Nabi rasa letih sangat. Waktu di Adas tadi, di Adas ni bukan sakat dia bagi Nabi buah anggur, tapi dia lak-lak luka dia rawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sangat suka pada Adas, Musa Sayyidina Muhammad, sebab Adas menghubungkan dia dengan saudaranya Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus yang baca doa tu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi doa yang dibaca dalam perut ikan nun tu, Nabi Allah Yunus yang terjun dalam laut, yang disambar oleh ikan nun tu. Itu Nabi Allah Yunus alaihi salam. Disampai di masjid Siku tu. Jadi Nabi berasa letih sangat. Nabi letak tangan dia di atas batu lah. Nabi tak. Tiba-tiba batu tu jadi macam ni. Jadi lembut macam kapek ni. Jadi bila lembut ni, sedap tak? Tu Allah Ta'ala buat kat Rasulullah. Jadi bila Nabi tak macam tu, melekok, berbekah. Tu nama dia, kata kita panggil Masjid Siku. Sekat lekat balik, batu tu melekok, batu tu tak keras, batu jadi macam badu macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, waktu tu Nabi kita menangis. Saya nak baca doa yang Nabi kita mengadu kat Tuhan ni. Mana spek? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyataka hiya awsa'u li a'udhu binuri wajhika alladhi asyraqta lahu
az-zulumat wasaluhu alaihi amru dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabak aw yahilla alayya sakhtuka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Doa ni Nabi baca, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Wahai Tuhan, aku mengadu kepada Engkau kelemahan kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikit helahku. Wa hawani 'alan nas, lemah aku nak menghadapi manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anta rabbul mustad'afin, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan Engkaulah Tuhanku. Ilaman takiluni, kepada siapa aku nak, kepada siapa Engkau nak menyerahkan aku. Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang yang jauh yang nak merejam aku. Am ila aduwin malaktahu amri, ataupun kepada musuh yang Engkau telah kuasakannya urusanku. Ila illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Engkau tak murka pada aku tak peduli Tuhanku. Walakin afiyataka hiya awsa'uli, tapi keafiatanlah yang kuharapkan daripada Engkau. A'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqta lahu dhulumat, aku minta perlindungan dengan cahaya wajahmu yang telah menyinarkan kegelapan, yang baik dengannya urusan dunia dan akhirat. Min antazilla bi ghadabak, wahai Tuhan, aku minta daripada Engkau menurunkan kepada aku kemurkaan Engkau. Aw yahilla alayya sakhtuk, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, meluluskan kepada aku kemurkaan Engkau. Lakal utba, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada Engkaulah aku adukan, kepada Engkau aku mengadu, kepada Engkaulah pengaduan. Hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bika, tidak ada helah, tidak ada kekuatan melainkan semua ialah dengan pertolongan dan kekuatan daripada Engkau. Jadi satu doa salat Sayyidina Muhammad yang Nabi kita baca, yang Nabi kita menangis, iaitu Nabi minta dia diberi ataupun ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak apa Tuhan, kalau Engkau redha syukurlah, kalau Engkau tak murka pada aku tak apa dah, apa pun jadilah tu Rasulullah. Jadi kepada siapa Engkau nak serah aku Tuhan? Kepada orang jauh ke ataupun pada musuh ke? Jadi itu yang bila Nabi doa macam tu, Nabi tengok masalah Sayyidina Muhammad. Nabi doa ni, bila Nabi doa macam tu, Nabi tengok di langit dah penuh awan. Nabi tengok di langit dah penuh awan. Tengok di balik awan tu Jibril alaihi salam. Ketika tu malaikat Jibril masalah Sayyidina Muhammad kata pada Rasulullah, Muhammad ni dah mai kat aku ni. Malaikat hak jaga gunung-gunung ni. Gunung-gunung ni malaikat ni. Gunung ni malaikat jaga, gunung malaikat jaga. Mereka dah bersedialah untuk menghempap orang Taif dengan gunung-gunung batu ni. Jadi malaikat tak sanggup tengok. Sebab Nabi tu ialah kekasih Allah. Kekasih Allah masalah Sayyidina Muhammad. Bila Nabi diperlakukan macam tu, malaikat dia dah bersedia dah. Tapi apa kata Rasulullah? Nanti. Kata Nabi kita pada Jibril, nanti Jibril. Kalau Nabi kata ya, habislah. Tak ada lah kita tengok hari ni. Kita pun tak main sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Nabi kata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah Tuhanku, tolonglah ampun kaumku, mereka tak tahu Tuhan. Nabi kata, aku harapkan lahir daripada keturunan mereka lah yang akan menjadi ahlul Islam. Jadi semua ni selamat dengan Rasulullah. Kata kerana Nabi SAW menyelamatkan mereka dengan doa Nabi tu, habis dah Taif. Subhanallah. Jadi kita ni, kalau kita mai pula lah, kalau Nabi kita ya tu hancur ni, kita memang melawat tempat yang dah hancur. Tapi kita main tempat yang
Nampak tak? Duduk tengah panas tak apa tu. Am kan? Pasal apa? Dia macam Cameron. Masya. Jadi duduk tengah panas tak apa, tak rasa apa. Jadi subhanallah, alhamdulillah, sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi kita main ni ibadat. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di atas muka bumi, kamu tengok apa kesan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi insya-Allah sallallahu sayyidina Muhammad, maka itulah peristiwa di bumi Taif yang Tuhan tak bagi tuan-tuan makan nasi lagi. Berhenti dah makan nasi tadi ni. Ustaz Aziz dia kata, kita naik balik lah Syekh, sebab orang penuh lagi celaru pula nak cari orang kita payah. Jadi kita mai di di kilang ataupun Taman Ros dulu. Jadi kita mendapat sebab kita mai daripada Mekah tadi, kita nak main dengar ni lah. Tuhan tak bagi dengar lain, Tuhan suruh dengar hak ni dulu. Selamat kita hak ni. Jadi subhanallah sallallahu sayyidina Muhammad, itulah pesan guru saya. Jadi dalam kita buat satu dalam hidup ni, tujuan pertama mesti kita buat dulu. Kita nak pergi kedai, nak beli bawang merah, bini suruh beli. Sampai tengah jalan teringat, nak pergi potong steak dulu. Tak boleh. Beli bawang dulu. Sallallahu sayyidina Muhammad. Tu guru saya ajak. Jadi siapa-siapa betul macam tu, dia akan jadi wali. InsyaAllah. Tuhan nak jadi wali semua ni insyaAllah ni. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Doa mustajab semua insyaAllah. Sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi nanti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru lepas kita beli bunga, beli minyak wangi, kita pergi makan insya-Allah. Baru selesai kerja kita insya-Allah. Jadi insya-Allah, dan kita akan semayang jamak takhir. Niat dalam waktu zuhur ni jamak takhir. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan kita mendapat rahmat dan berkat. Dan sepanjang tengok bukit-bukit Taif ni, ya Allah, kalau dah habis bukit ni timpa dah penduduk ni. Tak ada apa dah, jadi macam nu. Macam qaum Nabi Allah Lut. Sallallahu sayyidina Muhammad. Qaum Nabi Allah Lut, waktu mana kami sampai di Jordan tu, Laut Mati tu, jadi tasik orang boleh terapung sebab depa duduk di hak bawah dulu tu, duduk atas. Kalau hak bawah, hak kita duduk atas ni, kita tenggelam. Tapi kalau bawah tu duduk atas, kandungan garam tinggi, kita terapung. Tapi kalau kita pergi tempat macam tu, pisak ya, jangan ambil gambar lama-lama. Duduk cepat, lari. Tempat yang Tuhan turun bala kena cepat-cepat. Di tempat ni masalah sama tempat yang Allah turunkan rahmat dengan sebab doa Rasulullah, selamat penduduk Taif ni, anak cucu lepas duduk sini ni ialah anak cucu hak engkar dulu ni. Sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad. Sebenarnya jangan duk sedap sangat. Kita pun masalah pernah jadi isu yang sama juga. Kita ni kalau tengok sejarah Nabi Allah Nuh no, Nabi Allah Nuh tu di Garut tempat dah. Nak pergi tak? Nanti kita pergi. Tapi bersedia untuk muntah lah. Sebab dia atas bukit macam tu. Saya nak pergi dah tapi PKP. Ni nak pergi pula insyaAllah. Pergi tengok. Di Garut, di Jawa. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Nuh buat kapal atas bukit tu. Allah Sayyidina Muhammad, tapi oleh kerana orang Melayu tak mau terima Nabi Allah Nuh, tenggelam dunia ni. Jangan duduk sedap sangat. Nah, duduk sejarah kita ada tu. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita semua daripada kemungkaran. Amin. Dan kemurkaan, dan juga menyelamatkan daripada kemurkaan dia. Dan kita semua, kita main niat betul kita nak jejak tengok bagaimana Allah limpahkan taufik dan hidayah kepada generasi yang Nabi dakwah tapi lepas tolak, tapi dengan sebab Nabi, maka generasi lepas tu terima Islam. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sampai di tempat ini. Dan tempat lagi satu sejarah dia terakhir sekali ialah lepas Nabi kita buka Mekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ramai orang masuk Islam. Jadi daripada Mekah tu, sejam setengah kita main ni, belarak pula daripada Mekah tu, main nak perang dengan kaum ni. Kaum yang engkar dengan Nabi hari tu ni. Dia panggil kaum Bani Thaqif.
Bani Thaqif ni, mereka bergabung dengan kaum Hawazin. Masalah Sayyidina Muhammad. Mereka ni pagar, mereka ni perang secara gunung. Duduk atas bukit. Bila main tu, tentera daripada Mekah tu ramai. Tak pernah seramai tu. Lautan manusia bawa nak perang dengan kaum hak lawan dengan Rasulullah dulu ni. Bani Thaqif tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila main ni, orang Islam ni punya syok punya ramai. Naik tempat tinggi tengok. Ramainya kita. Pekat sonok. Orang lain atas bukit pula tengok. Menanglah kali ni. Sampai tahun ni, mereka tak tahu kaum Hawazin ni duduk di antara dua gunung. Tak sedar. Ingat nak perang macam perang biasa-biasa, perang Uhud, perang Badar hari tu. Tengok mereka duduk atas gunung, mereka tembak dengan panah. Syuk. Bercempera lari habis. Hak kuat-kuat tu. Hak semangat tadi ni. Ada lari sampai 10 km. Punya lari, takut dengan anak panah tu. Syuk pergi tu. Jadi waktu itulah yang tinggal hanya Rasulullah dan Al-Abbas, ponakan Nabi, dan beberapa sahabat yang lain. Hak lain tu lari tu. Sehari lari tengok. Berapa? Jauh 10 km daripada Taif. Masalah Sayyidina Muhammad. Sampai dalam Al-Quran Tuhan sebut, wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Buka ayat Quran tak? Naim? Buka Al-Quran. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Hari perang Hunain, ketika mana kamu rasa takjub, kamu ramai. Alhamdulillah tu tak ingat ayat tu. Tak ada lain. Ada main. Itu wa yauma Hunain ya. Ada ayat. Mana spek? Allahu Akbar. Wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqas 'alaykumul ard bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Allah kata, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Allah ni, dia telah tolong kamu di tempat yang banyak. Wa yauma Hunain, hampa ingat perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, ketika hampa rasa takjub, hampa ramai. Falam tughni ankum syai'a, ketika tu hampa apa pun tak dapat menyelamatkan kamu. Wa dhaqas 'alaikumul ard, bumi yang luas jadi sempit, bima rahabat, dengan sebab rasa takut. Thumma wallaytum mudbirin. Ini cerita ayat Quran tentang perang Hunain. Jadi perang Hunain ni, bila lepas serang macam tu, masalah Sayyidina Muhammad dipanggil serangan gerila. Akhirnya subhanallah, berpecah belah, lari habis. Yang ramai-ramai yang kuat-kuat tu, sehinggalah Nabi kata kat pemenakan dia, ya Ami, panggil balik. Al-Abbas panggil balik. Woi, mai balik. Dengar suara Abbas 10 km. 10 batu. Dengar suara Abbas. Lepas tu pekat jalan balik. Jalan teruk lah. Lari tak apa kan. Nak mai balik tu 10 km. Jadi ketika tu subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi perang balik tu baru menang. Ni. Menang tu lah menyebabkan engkar kat Nabi hari tu habis. Jadi anak cucu dia terima Islam. Jadi kalau tuan-tuan, kalau kita tengok orang Taif ni, teringatlah mereka ni keturunan hari tu yang tentang Rasulullah, yang dikalahkan dalam perang Hunain, dan dengan asbab itulah sampai mereka masuk Islam. Dan bersemadi Ibnu Abbas di sini, seorang sahabat Nabi yang utama, masalah Sayyidina Muhammad, yang dah kita ziarah makamnya tadi, alhamdulillah. Jadi insya-Allah cukup setakat tu santapan rohani kita. Insya-Allah pasal lapar no. Tapi beli dulu, baru boleh makan insya-Allah. Al-Fatihah. Jadi sebelum tu saya nak baca tajaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biamat. Allahu Akbar. Jadi tajaan hari ini ialah ditaja oleh Guru Infak Masjid Darsalapan 11, 16, 18 dan murid Sungai Petani. Jadi insya-Allah kita doakan
para pengajar kita dan kita semua selalu mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Anak cucu kita ialah anak-anak dan keturunan yang patuh pada perintah Allah, dijauhkan daripada kemurkaan dia, diselamatkan kita semua daripada bala dunia dan bala akhirat insya-Allah, dan Allah merahmati kita sampai kelah kita menamatkan hidup kita di dunia ni. Amin rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dengan berkat penduduk Taif yang Allah jadikan lidah Nabi mendoakan taufik dan hidayah pada mereka semua insya-Allah, dan menyebabkan kita semua dapat masuk syurga tanpa hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu